Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, dalam pembentangan ini, kami akan membentangkan buku panduan kami yang bertajuk Model Salah Laku Tidak Amanah. Baiklah, sebelum pergi jauh, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya, Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syukri dan Muhammad Abdul Hakim Kidir bin Muhammad Zain, Muhammad Qawi bin Muhammad Nasir, Muhammad Syahrizal bin Syahrudin dan Luqman Hakim bin Muhammad Syukri. Baiklah, sebelum pergi jauh, kita masuk dahulu kepada pengenalan. Baiklah, buku panduan ini mempunyai 5 bab, iaitu bab pertama, tidak amanah, iaitu pengenalan. Yang bab kedua iaitu jenis salah laku tidak amanah. Bab ketiga iaitu faktor salah laku tidak amanah. Bab keempat ialah kesan salah laku tidak amanah. Dan bab kelima iaitu langkah menangani salah laku tidak amanah. Baiklah, amanah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud tenteram, aman, selamat dan harmoni. Dalam erti kata lain, amanah merupakan tanggungjawab yang diterima oleh seseorang serta kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tuntutan tanpa mengabaikannya. Dalam pengertian nilai dan akhlak pula, amanah ialah menghargai kepercayaan orang lain terhadap diri seseorang dengan melaksanakan tuntutan yang terdapat dalam kepercayaan itu. Dalam kata ini, tidak amanah pula adalah perbuatan sebaliknya daripada pengertian amanah seperti yang telah dijelaskan. Tidak amanah bermaksud tidak melaksanakan tanggungjawab serta mengabaikan kepercayaan yang telah diberikan dalam bentuk jawatan, kelebihan dan sebagainya. Perbuatan tidak amanah ini akan memberi kesan yang buruk untuk masa hadapan bagi sesebuah masyarakat kerana perbuatan tersebut akan merosakkan iman dalam diri seseorang individu untuk menjalani kehidupan yang positif. Carl Rogers 1999 telah menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya seseorang individu itu tidak mempunyai konsep diri yang positif, maka seseorang itu akan berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Manakala dari perspektif Islam, Al-Ghazali menyatakan bahawa tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Baiklah, apa itu tingkah laku? Sebenarnya mempunyai pengertian yang amat luas. Oleh itu, saya dapati tingkah laku boleh disimpulkan sebagai perangai, gerak-geri, kelakuan, segala perbuatan yang melibatkan kegiatan motor seperti berjalan, berlari, bergerak, berinteraksi dan memberi respon atau tindak balas terhadap sesuatu sama ada dalam keadaan sedar atau tidak sedar. Malahan, tingkah laku juga sebenarnya mencakupi mengenal emosi dan mental seseorang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada matlamat. Buku panduan ini disediakan untuk memberi penjelasan, kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah berkenaan dengan tingkah laku yang tidak amanah dan kesannya. Seterusnya, buku panduan ini juga turut bertujuan memberi pemahaman kepada warga sekolah mengenai peranan masing-masing dalam pelaksanaan strategi pelan tindakan di peringkat sekolah untuk mengatasi tingkah laku tidak amanah berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh KPM. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada objektif. Dalam buku panduan ini terdapat 5 objektif, iaitu yang pertama, memberi kefahaman dan kesedaran kepada semua warga sekolah berkenaan dengan tingkah laku tidak amanah. Yang kedua, iaitu memberi penjelasan berkenaan dengan kategori salah laku tidak amanah yang berlaku di dalam konteks persekolahan. Yang ketiga, iaitu memberi kesedaran kepada warga sekolah dalam menangani tingkah laku tidak amanah. Yang keempat, iaitu menjadi panduan berhubung strategi pelaksanaan program pencegahan tingkah laku tidak amanah. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, menjadi panduan kepada pihak sekolah untuk membina dan menguatkuasakan peraturan sekolah berkaitan tingkah laku tidak amanah. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Okay, baiklah, seterusnya kita beralih kepada bab yang kedua, iaitu bab yang berkaitan dengan jenis-jenis tidak amanah ataupun jenis-jenis salah laku tidak amanah.
di mana jenis-jenis salah laku ini dapat dipecahkan kepada 4 elemen ataupun bahagian, di mana jenis tidak amanah ini merangkumi individu, sekolah, keluarga dan juga masyarakat. Melalui individu, kita dapat lihat bahawa sebagai contohnya, seseorang individu yang bergelar sebagai seorang pelajar itu ponteng kelas, di mana beliau menipu diri sendiri ataupun beliau tidak bertanggungjawab melakukan hal sedemikian, kerana apabila kita berada di sekolah, kita perlulah patuh kepada SOP ataupun peraturan disiplin pelajar, di mana pelajar perlulah patuh pada peraturan disiplin, di mana tidak boleh melakukan ponteng kelas dan sebagainya. Contoh lain bagi tidak amanah bagi individu adalah seperti tidak bertanggungjawab atas tugas yang diberi, tidak jujur dalam menjalankan tugas, meniru dalam peperiksaan, melaksanakan tugas secara sambil lewa sebagai pengawas, pecah amanah, berbohong dan sebagainya. Yang seterusnya adalah jenis salah laku tidak amanah yang berlaku di sekolah, yang mana contoh yang pertama adalah merosakkan meja dan kerusi sekolah, menipu guru dalam melaksanakan kerja, merosakkan buku teks yang telah diberi pinjam oleh pihak sekolah. Hal tersebut dapat memberi gambaran bahawa seseorang individu ataupun pelajar tersebut tidak amanah terhadap sekolah mereka, kerana mereka tidak melaksanakan ataupun memegang tanggungjawab yang baik terhadap apa yang sekolah berikan kepada mereka, seperti merosakkan meja ataupun merosakkan buku teks tersebut. Terusnya kepada jenis salah laku tidak amanah kepada keluarga, di mana contoh yang dapat diperhatikan secara jelas, yang mana seorang individu atau pelajar itu menipu ibu bapa dengan ponteng sekolah. Seterusnya adalah merahsiakan keputusan peperiksaan dan tidak bekerja bersungguh-sungguh ataupun tidak belajar bersungguh-sungguh untuk mengulang kaji pelajaran apabila berada di rumah. Itu dapat menggambarkan bahawa seseorang individu itu berlakunya salah laku tidak amanah terhadap keluarga mereka itu sendiri. Akhir sekali adalah salah laku tidak amanah terhadap masyarakat, di mana salah laku tidak amanah ini seseorang pelajar atau individu tersebut boleh melakukan ataupun boleh terjebak dengan gejala tidak amanah ini apabila beliau suka bercakap bohong, melakukan kerja sambil lewa, tidak bersungguh-sungguh dalam membuat kerja komuniti. Itu sahaja untuk bahagian jenis salah laku tidak amanah yang berkisarkan kepada 4 bahagian. Itu sahaja, kita beralih kepada bab yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, saya akan meneruskan pembentangan daripada kumpulan kami, iaitu pada bab 3, tidak amanah, faktor salah laku tidak amanah seseorang pelajar. Jadi, saya boleh kelaskan kepada 5 faktor utama di mana seseorang pelajar itu tidak amanah. Yang pertama adalah sikap individu ataupun pelajar itu sendiri yang menyebabkan mereka tidak amanah. Yang kedua adalah peranan keluarga ataupun latar belakang keluarga. Yang ketiga adalah guru dan pihak sekolah. Yang keempat adalah rakan sebaya, rakan baik pelajar itu sendiri. Yang kelima ataupun yang terakhir iaitu media sosial yang menyebabkan berlakunya salah laku tidak amanah dalam kalangan pelajar. Okey, baiklah, faktor-faktor yang mendorong tingkah laku tidak amanah iaitu yang pertama iaitu individu ataupun sikap pelajar. Saya boleh kelaskan di mana murid tidak faham erti salah laku tidak amanah menyebabkan mereka menjadi tidak amanah, seperti berbohong, menipu dan tidak bertanggungjawab. Kelemahan dari segi mental pelajar, sikap sambil lewa ketika menyiapkan tugasan, dan seterusnya iaitu kegagalan menyesuaikan diri dengan situasi serta persekitaran sekolah. Murid gagal membahagikan masa dengan baik seperti akademik dan kurikulam serta aktiviti-aktiviti lain, menjadikan mereka juga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab terhadap apa yang disuruh ke atasnya. Seperti mereka apabila tidak menyiapkan kerja sekolah, mereka berbohong, menipu dan sebagainya. Iaitu sikap individu adalah menjadi sikap utama kepada faktor-faktor yang mendorong tingkah laku tidak amanah. Jadi faktor yang kedua iaitu faktor keluarga, di mana kebanyakan di Malaysia masalah disiplin pelajar berlaku kebanyakannya dalam kalangan keluarga yang bermasalah, seperti berpecah belah, suami dan isteri bercerai. Pendapatan keluarga juga menjadi sebab ataupun mengapa berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar yang tidak amanah, iaitu apabila pendapatan keluarga yang rendah,
pelajar akan bersikap tidak bertanggungjawab dan pecah amanah seperti bendahari, ketua kelas untuk memegang duit kelas, duit yang disuruh oleh guru, menyebabkan mereka menggunakan duit tersebut pecah amanah dan tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya untuk kegunaannya dan serta pembelanjaannya. Seterusnya iaitu keluarga yang kurang baik juga ada menyebabkan masalah, menjadikan pelajar tidak berdisiplin. Seterusnya tidak amanah terhadap tugasannya. Dan seterusnya adalah faktor ke sekolah ataupun guru, di mana persekitaran sekolah yang tidak baik akan menyebabkan pelajar tidak amanah. Seterusnya iaitu sikap guru yang terlalu garang sehingga pelajar ataupun murid ini menjadi takut. Sebagai contoh atas situasi yang boleh saya katakan, di mana apabila murid keluar kelas dan ditanya oleh guru ke mana, kamu pergi ke mana, jadi murid itu menjawab dengan sikap ataupun dengan berbohongnya, dengan menipu, iaitu pergi ke koperasi, pergi ke tandas, padahal dia melencur ke tempat lain. Jadi itu adalah salah satu tingkah laku tidak amanah ataupun tidak bertanggungjawab seorang pelajar terhadap gurunya. Jadi seterusnya iaitu kaunselor sekolah yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Kaunselor sekolah sepatutnya menyimpan rahsia yang diberitahu oleh pelajar terhadap rakan-rakan gurunya yang lain. Jadi apabila kaunselor tidak amanah dan menjadikan pelajar juga bersikap berbohong dan menipu terhadapnya. Seterusnya iaitu guru yang kurang mesra dan tidak prihatin terhadap pelajar, menjadikan faktor-faktor tidak amanah dalam kalangan pelajar. Faktor yang seterusnya adalah rakan sebaya ataupun rakan karib pelajar itu sendiri. Seperti yang kita lihat di dalam gambar rajak ini, iaitu pujukan rakan sebaya, di mana pujukan rakan sebaya ataupun ajakan rakan sebaya terhadap tingkah laku yang tidak amanah. Seterusnya iaitu cadangan daripada rakan sebaya. Perasaan ingin mencuba perkara yang baru adalah sangat kuat dalam diri pelajar. Selain itu juga pelajar ini lebih berani untuk bertindak secara dalam kumpulan dengan rakan mereka sendiri. Dan akhir sekali pada bahagian rakan sebaya iaitu pergaulan rakan sebaya yang tidak sepatutnya. Jadi pelajar baik bergaul dengan pelajar yang tidak baik, menjadikan dia terpengaruh dengan sikap pelajar yang kurang baik dan tidak amanah itu. Jadi dia sendiri tidak amanah dan tidak bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. Akhir sekali, faktor tingkah laku tidak amanah dalam kalangan pelajar iaitu media massa. Media massa juga menjadi salah satu faktor yang dikatakan sebagai minima untuk pengaruh ataupun terjebaknya pelajar ke arah tingkah laku yang tidak berdisiplin seperti tidak amanah. Sebagai huraiannya iaitu pelajar akan menjadi mudah terpengaruh dengan berita ataupun isu-isu sensitif dari media massa, media elektronik ataupun media cetak pada hari ini. Jadi seterusnya, pelajar tidak mudah untuk mengenal suatu benda yang baik dan suatu benda yang buruk, intipati pada media yang disampaikan. Seterusnya iaitu media juga membawa pengaruh dan fahaman negatif kepada semua. Jadi setengah media massa pada hari ini tidak menapis apa yang ingin disampaikan, apa berita yang ingin disampaikan. Akhir sekali, media juga adalah sebagai penyalur pengaruh sosial dan budaya kepada semua. Jadi sebagai media massa haruslah mengambil iktibar ataupun menapis sesuatu isu, sesuatu perkara tersebut sebelum menyebarnya. Itu sahaja daripada saya. Saya menyerahkan kepada rakan kumpulan saya untuk pembentangan seterusnya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Luqman Hakim bin Muhammad Sufri. Saya akan menyambung pembentangan ini dalam tajuk bab 4, iaitu berkenaan dengan kesan salah laku tidak amanah. Baik, kesan salah laku tidak amanah ini kami telah membahagikan kepada 4, iaitu diri ataupun individu, keluarga, institusi ataupun sekolah dan juga negara. Baiklah, kita pergi secara satu persatu dengan lebih terperinci. Baik, kesan yang pertama yang akan diterima oleh seorang individu yang terlibat dalam tindakan salah laku tidak amanah ini, bagaimana contoh meniru dalam peperiksaan. Kesan pertama yang akan diterima ini adalah dikenakan tindakan undang-undang ataupun tata tertib. Yang kedua adalah pembelajaran akan terganggu. Yang ketiga, seseorang individu akan mendapat banyak masalah dalam pembelajarannya. Dan yang keempat, aktiviti hariannya juga terganggu apabila mereka ini orang kata kantoi ataupun kata yang masa sekarang masa muda adalah kantoi terlibat dalam aktiviti salah laku ni, maka aktiviti seharian mereka akan terganggu apabila rakan-rakan akan mencemooh dan sebagainya. Seterusnya, rakan-rakan akan menjauhkan diri
Dan yang terakhir adalah sukar untuk mendapat kepercayaan orang lain. Okey. Itu adalah kesan yang akan diterima oleh seseorang individu yang terlibat dalam tindakan salah laku yang tidak amanah. Yang kedua, kesan terhadap ahli keluarga, pelaku. Okey, kesan pertama adalah dibenci oleh jiran. Keluarga ini akan dibenci oleh jiran-jiran kerana anak mereka ataupun anak mereka terlibat dalam kegiatan tidak salah laku tidak amanah. Yang kedua adalah merosakkan maruah keluarga. Yang keempat adalah keluarga ini akan dipulau ataupun akan dipinggirkan oleh masyarakat. Dan yang kelima, sukar untuk mendapat kepercayaan orang lain. Seterusnya adalah kesan terhadap institusi ataupun sekolah. Okey, kesan yang pertama adalah mencemarkan nama baik ataupun imej sekolah. Yang kedua, sukar untuk mendapat kepercayaan daripada orang lain, daripada sekolah-sekolah lain untuk berkolaborasi dengan sekolah yang terlibat ini dalam salah laku tidak amanah. Yang ketiga adalah sukar untuk melakukan aktiviti harian yang melibatkan sekolah-sekolah lain. Dan yang terakhir adalah sering disisihkan. Okey, seterusnya adalah kesan terhadap negara. Kesan yang pertama adalah imej negara akan tercemar, iaitu akan dipandang serong oleh negara-negara lain. Yang kedua, negara kita akan mundur. Yang ketiga adalah sukar untuk mendapatkan kepercayaan daripada negara lain atau orang lain. Dan yang kelima adalah sukar untuk mendapat jemputan negara lain bagi aktiviti yang melibatkan sekolah-sekolah di peringkat antarabangsa. Baik, itulah sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum. Okey, baiklah. Saya akan meneruskan pembentangan bagi kumpulan kami berkaitan dengan langkah atau peranan individu yang penting di sekolah. Di antara individu-individu yang penting dalam memainkan peranan untuk menangani masalah-masalah salah laku ataupun masalah disiplin di sekolah ialah pengetua, GPKM, SU disiplin, kaunseling dan juga guru. Yang mana pelbagai peranan yang yang perlu dimainkan oleh individu-individu ini untuk menangani masalah-masalah disiplin di sekolah. Antaranya, pengetua akan memainkan peranan untuk membuat keputusan atau tindakan serta menandatangani surat gantung sekolah dan buang sekolah. Penolong kanan hand pula akan menerima laporan daripada SU disiplin bagi menandatangani surat amaran disiplin atau surat amaran disiplin 1 dan 2 dan juga surat tunjuk sebab. Yang ketiga ialah SU disiplin yang mana akan menyiasat kes salah laku yang berlaku di sekolah. Guru bimbingan dan kaunseling juga akan memainkan peranan dalam menjalankan sesi kaunseling secara individu, kelompok dan intervensi terhadap pelajar yang terlibat dalam tingkah laku bermasalah di sekolah. Yang seterusnya ialah guru, yang mana guru akan memantau salah laku yang berlaku dalam kalangan pelajar. Terdapat pelbagai peranan-peranan lain yang telah kami sediakan di dalam modul yang kami hasilkan. Seterusnya ialah kesimpulannya, salah laku tidak amanah dalam kalangan warga sekolah perlulah dibendung agar tidak mendatangkan kesan yang boleh dikatakan akan menelang kemampuan, kebolehan serta perkembangan murid dan juga sekolah itu sendiri. Yang mana pihak sekolah yang meliputi pengetua, guru-guru serta murid-murid perlulah menerapkan sifat amanah dalam diri agar mereka dapat membentuk sasiah yang mulia dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, sebagai individu dan masyarakat yang memegang amanah dan tanggungjawab haruslah sentiasa mengingatkan diri sendiri dan orang lain tentang kepentingan menjaga amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita semua. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.